Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak satu alim dan satu azam. Okey, hari ini cikgu sambung kepada 6.2 iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum ni kita belajar dalam satu pemboleh ubah. Okey, hari ini kita masuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, buku teks muka surat 132. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey, terus lihat apakah maksud persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, lihat di sini. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, maksud mempunyai dua pemboleh ubah ialah mempunyai dua huruf. Okey, dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Okey, kena ingat ciri-cirinya, maksudnya ada dua pemboleh ubah. Okey, dan kedua-dua pemboleh ubah tu kuasa dia mesti satu. Okey, contohnya kalau X saja, kalau Y saja, tak boleh X kuasa 2, tak boleh Y kuasa 2. Okey, sekarang kita lihat contoh. Okey, contoh 6, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, so lihat soalan A, 3P tolak Q sama dengan 6. Okey, kita tengok menepati tak tiga ciri tadi. Pertama, mesti ada dua pemboleh ubah. Okey, kita ada P, kita ada Q. Okey, kemudian kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, betul. P kuasa 1, Q pun kuasa 1 dan ada simbol sama dengan. Okey, kita lihat jawapan. Okey, penyelesaiannya ya. Okey, untuk yang A ya. Kerana apa? Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah iaitu P, Q. Okey, dengan kuasa pemboleh ubah ialah satu. Okey, jadi menepatilah tiga ciri tu. Dia ada dua pemboleh ubah, kemudian kuasa pemboleh ubah ialah 1, kemudian ada simbol sama dengan. Okey, kemudian kita lihat soalan B. Okey, 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Okey, kita tengok soalan pun dah tahu ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Walaupun dia ada dua pemboleh ubah, tetapi awak tengok x ni kuasa 2. Okey, tak boleh. X mesti kuasa 1. Jadi jawapannya bukan. Okey, bukan. Kerana apa? Kerana kuasa pemboleh ubah x ialah 2. Sepatutnya kuasa pemboleh ubah x mesti 1. Okey. Okey, kita lihat soalan C. 2 dalam kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. Okey, awak tengok ada berapa huruf kat situ? Hanya ada satu sahaja huruf, iaitu huruf K. Walaupun dia berlainan tempat, okey, tempat dia asing, tetapi huruf dia sama, iaitu K. Okey, jadi tidak menepati persamaan linear dalam dua pemboleh ubah kerana mesti ada dua huruf. Okey, jadi jawapannya bukan. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Okey. Okey, lihat soalan D. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2x. Okey, tengok ada dua pemboleh ubah tak? Ya, ada dua pemboleh ubah iaitu x dan y. Kuasa pemboleh ubah pun 1. Y kuasa 1, x pun kuasa 1. Jadi jawapannya ya. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu x dan y dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, cikgu harap semua boleh faham. Okey, kita teruskan buku teks muka surat 133. Okey, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, standard pembelajarannya ialah membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi, okey, dan sebaliknya. Okey, lihat contoh 7, bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, soalan contoh 7A, beza antara dua nombor ialah 18. Okey, ini contoh pernyataan. Okey, daripada pernyataan kita kena bentuk persamaan linear dua pemboleh ubah. Maksudnya dalam persamaan linear tu mesti ada dua huruf. Okey, beza antara dua nombor ialah 18. Okey, beza ialah operasi tolak.
Okey, so tengok penyelesaian dekat sini. Katakan dua nombor itu masing-masing ialah P dan Q. Okey, kalau kamu tak nak guna P dan Q pun boleh, asalkan dua huruf yang lain. Contohnya, katakan dua nombor itu masing-masing ialah X dan Y. Okey, kalau awak tak nak guna P pun boleh. Okey, tak nak guna Q pun boleh, asalkan dua huruf yang berbeza. So, dia kata tadi beza antara dua nombor ni ialah 18. So, P tolak Q sama dengan 18. Okey. Okey, soalan B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. Okey, dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Jumlah simpanan wang mereka ialah RM600. Okey, so operasi yang terlibat ialah operasi tambah. Kerana apa? Kerana jumlah. Okey, lihat penyelesaiannya. Jumlah simpanan maksudnya jumlah X tambah jumlah Y sama dengan 600. So, X tambah Y sama dengan 600. Okey. Soalan C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Okey. Tengok kat sini. Sebuah bas ialah M. Sebuah van ialah N. Okey, tengok berapa buah bas. Okey, 2 buah bas maksudnya 2M. Okey, 2 buah bas maksudnya 2M sebab 2 darab M. Kemudian van ada berapa? 5 buah van. So, 5 darab N. So, 5N. Jadi, jumlahnya mesti 100. Okey, so tengok jawapannya. Jumlah penumpang sama dengan 100 iaitu 2M tambah 5N sama dengan 100. M tu apa tadi? M tu ialah bas. Kenapa 2M? Sebab ada 2 buah bas. Okey, N ialah tadi apa? Van. Okey, kenapa 5N? Sebab ada 5 buah van. Okey, so 2M tambah 5N sama dengan 100. Okey, masih lagi buku teks surat 133. Okey, contoh 8 ni sebaliknya daripada contoh 7. Okey, kalau daripada contoh 7 tadi, daripada situasi atau pernyataan, awak kena bentuk persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, contoh 8 ni sebaliknya. Okey, daripada persamaan linear dua pemboleh ubah yang diberi, awak kena tulis situasi yang sesuai. Okey, lihat soalan A. P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menyertai suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey, so maksudnya ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. P itu mewakili bilangan murid lelaki dan Q mewakili bilangan murid perempuan. Kalau awak lihat, P tolak Q sama dengan 6. Okey, tengok jalan penyelesaiannya. Okey, situasi yang sesuai dengan persamaan linear yang diberi ialah bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey, kalau awak tak nak tulis situasi macam ni pun boleh. Okey, asalkan dia sesuai dengan persamaan linear yang diberi. Okey. Lihat contoh B, 4X tambah 5Y sama dengan 35 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dalam RM, sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Okey, maksudnya sepinggan nasi lemak ni ialah X dan sepinggan mi goreng ni ialah Y. Okey, kalau awak tengok X tu 4, ada 4 pinggan nasi lemak lah. Okey, kemudian Y ialah mi goreng. Ada berapa pinggan mi goreng? Ada 5Y. Maksudnya 5 pinggan mi goreng. Kalau awak lihat operasi yang terlibat ialah tambah. Okey, jadi penyelesaiannya jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Okey.